Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmi Madahari dari kelas DP4A yang bernama Matrix DP 202125677. Saya akan menerangkan mengenai analisis makmal berkenaan makanan. Oleh hal demikian, saya akan menerangkan mengenai perkhidmatan analisis makanan. Perkhidmatan analisis makanan merupakan salah satu komponen penting dalam program keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Malaysia KKM. Skop analisis makanan adalah tertakluk kepada jenis ujian mengikut bidang seperti kimia, microbiology, genetically modified organism yang dipanggil GMO dan asid nukleik, food content material serta analisis fizikal berdasarkan sijil akreditasi MS yang dipanggil ISO atau IEC 17025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia. Pematuhan kepada keperluan yang dinyatakan dalam garis panduan ini adalah bagi memastikan keputusan analisis yang dikeluarkan adalah tepat dan boleh dipercayai. Panduan ini diwujudkan adalah bagi menyediakan satu rujukan khas dan seragam dan memberikan perkhidmatan analisis makanan mengikut keperluan yang ditetapkan. Panduan ini perlu dibaca bersama-sama dengan kriteria akreditasi yang ditetapkan di bawah SAMM. Bagi tujuan ini, dokumen versi terkini di bawah MS ISO atau IEC 1702 2017 adalah terguna pakai. Panduan ini perlu dipatuhi oleh makmal yang mendapat pengiktirafan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM bagi menjalankan pengujian makanan di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985 untuk tujuan pengeluaran sijil kesihatan, verifikasi produk makanan, pengesahan program jaminan keselamatan makanan dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai analisis makanan dan aktiviti kawalan keselamatan dalam kualiti makanan. Saya akan menerangkan mengenai penerimaan sampel. Yang pertama, borang permintaan analisis borang A iaitu borang A perlu didapatkan. Kedua, label sampel harus ditampal di atas permukaan. Ketiga, lak rasmi pada sampel yang telah disediakan. Yang terakhir adalah borang itu perlulah memenuhi kriteria penerimaan sampel. Selain itu, saya akan menyerangkan mengenai penyediaan sampel. Penyediaan sampel terbahagi kepada dua iaitu analisis mikrobiologi dan analisis kimia. Bagi analisis mikrobiologi, kesemua sampel digunakan dalam analisis. Manakala penyediaan sampel dijelaskan lebih lanjut di dalam kaedah analisis mengikut perimeter yang diminta. Okey. Bagi analisis representatif, teknik querying atau teknik yang bersusun perlu dijalankan. Sekiranya sampel tidak mencukupi untuk analisis, semua bahagian sampel perlu disimpan. Bagi penyimpanan sampel analisis mikrobiologi, semua sampel perlu disimpan pada suhu yang sesuai sebelum dianalisis. Analisis dijalankan secepat mungkin dalam tempoh 24 jam selepas sampel diterima. Suhu penyimpanan sementara adalah seperti berikut. Yang pertama, sebelum analisis, sampel sejuk beku atau deep frozen. Sampel perlu diletakkan ke dalam peti sejuk bagi tujuan nyah beku. Suhu adalah di antara 0 hingga 44 darjah Celsius sebelum analisis. Sekiranya tempoh masa nyah beku tidak mencukupi, tempoh perlu dilanjutkan selama 15 minit pada suhu 45 darjah Celsius. Sampel yang mudah rosak ialah suhu sampel perlu dikekalkan pada suhu antara 0 hingga 44 Celsius di dalam peti sejuk sebelum dianalisa. Bagi sampel yang tidak mudah rosak atau sampel berbungkus atau sampel yang kering, sampel boleh disimpan pada suhu bilik sebelum dianalisis. Manakala semasa analisis pula, sampel yang disediakan boleh dikekalkan pada suhu 0 hingga 0.4 Celsius dan tidak boleh didedahkan pada suhu bilik melebihi 15 minit. Manakala selepas analisis pula, sampel dan pembungkusan
asal perlu dimasukkan ke dalam beg plastik berhazard dan diikat dengan rapat sebelum di-autolave. Penyimpanan sampel analisis kimia. Bagi penyimpanan sampel analisis kimia pula, sekiranya sampel tidak dianalisis serta-merta, ia perlu disimpan pada suhu yang sesuai sebelum atau selepas subsampling. Kaedah dan tempoh penyimpanan hendaklah tidak menjejaskan tahap analit yang perlu dianalisa. Sampel dalam pembungkus asal perlu disimpan bersama-sama sehingga proses pelupusan. Penjagaan dan integriti sampel. Kriteria penjagaan sampel bagi menjamin keintegriti adalah berbeza mengikut parameter serta jenis sampel yang diterima. Kriteria yang perlu dilihat adalah seperti berikut: jenis sampel atau parameter, kuantiti minimum diperlukan, pembungkusan dan lain-lain informasi. Penjagaan dan integriti sampel pula. Sampel bagi analisis kimia ialah sampel negatif boleh dilupuskan selepas keputusan rasmi dikeluarkan. Manakala bagi sampel yang melanggar, pihak klien perlu mengambil baki sampel dan pembungkus sampel dalam tempoh 150 hari daripada sampel diterima. Sampel melanggar yang tidak dituntut dalam tempoh 150 hari daripada tarikh penerimaannya, sampel tersebut akan dilupuskan atau sampel dibuang ke dalam tong sampah biasa. Pelupusan sampel perlu direkodkan dalam A06_050 borang penjagaan sampel. Sampel bagi analisis mikrobiologi pula, semua sampel besar sama-sama dengan pembungkusnya perlu dibuang ke dalam tong sampah biasa selepas di-autolave. Pelupusan sampel perlu direkodkan di dalam A06_050 borang penjagaan sampel juga. Selain itu, saya akan menerangkan mengenai penyediaan media pertumbuhan kultur dan larutan piawai. Yang pertama sekali, kita haruslah mengetahui jenis-jenis media yang digunakan, memahami cara penyediaan, mengendalikan dan penyampaian media. Akhir sekali, kita mestilah mengetahui jenis larutan piawai, pengiraan, penyediaan, pengendalian dan penyimpanan bagi larutan piawai. Bagi media pertumbuhan kultur merupakan medium yang digunakan untuk kultur mikrobiologi dan memperkayakan mengikut kesesuaian komposisi nutrien dan mikroorganisma. Penyediaan dan pengendalian. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai penyediaan media pertumbuhan kultur dan larutan piawai. Yang pertama, kita harus tahu mengenai penyediaan media pertumbuhan kultur ini ialah mengetahui jenis-jenis media yang digunakan, memahami cara penyediaan, pengendalian dan penyimpanan media. Akhir sekali, kita harus mengetahui jenis larutan piawai, pengiraan, penyediaan, pengendalian dan penyimpanan bagi larutan piawai. Seterusnya, bagi media pertumbuhan kultur merupakan medium yang digunakan untuk kultur mikrobiologi dan memperkayakan mengikut kesesuaian komposisi nutrien dan mikroorganisma. Penyediaan dan pengendalian media hendaklah mengikut garis panduan pengilang. Prosedur ini juga membantu dalam memastikan media tersebut adalah sistem dan pertumbuhan mikroorganisma boleh digunakan semua. Media yang disediakan perlu dilabelkan dengan nama media, tarikh penyediaan dan tarikh luput penyediaan media sebelum disimpan. Bagi larutan piawai pula adalah larutan yang disediakan untuk menjalankan analisis kimia. Pengiraan larutan piawai merangkumi kepekatan asal, komposisi, formula molekul dan keturunan sesuatu bahan kimia dengan menggunakan beberapa formula teknik kiraan. Semua larutan piawai perlu dilabelkan dengan nama, tarikh penyediaan dan tarikh luput penyediaan larutan piawai sebelum disimpan.
Media terbahagi kepada 3, iaitu media agar yang dikenali sebagai palette atau slant, media broad, dan akhir sekali media semis iaitu solid. Bagi pra-eksperimen ialah untuk meningkatkan bilangan organisma yang dikendaki dan memperbaiki sel-sel yang tercedera akibat heat shocking. Contoh media half vertebrate. Manakala enrichment media pula untuk menggalakkan pertumbuhan bakteria yang terencat atau populasi yang rendah. Contoh buffer Listeria double string. Seterusnya, selective enrichment, iaitu untuk meningkatkan keupayaan pertumbuhan bakteria tertentu. Contoh Raparport, Bacillidis dan Muller-Kaufmann Tiractionate Navobisberg yang dikenali sebagai MKTTN. Akhir sekali iaitu selective media untuk memencet pertumbuhan bakteria yang tidak diperlukan. Contoh yang diberi adalah Excellus Linsnitix Coalated yang dipanggil XLD. Terdapat 3 jenis larutan yang disediakan, iaitu larutan molar, larutan normal, larutan standard. Larutan piawai disediakan setelah mengetahui kepekatan asal, komposisi formula molekul dan keturunan suatu bahan kimia dengan menggunakan beberapa formula. Contoh pengiraan formula adalah M1V1 bersamaan M2V2. Yang setelah itu yang dikenali sebagai A selang 100 darab volume sama dengan perpuluhan larutan. Saya akan bagi contoh pengiraan penyediaan media. Neutral agar bersamaan 20 liter. Penyediaan neutral agar bagi 3 liter. Oleh itu, 20 liter darab 3 liter bersamaan 60 gram. Perlu ditimbang bagi 3 liter air suling. Yang seterusnya, saya akan menerangkan aktiviti jaminan kualiti makmal. Jaminan kualiti makmal haruslah mengetahui kawalan kualiti mikrobiologi dan memahami prosedur untuk dijalankan. Selain itu, ia haruslah mengetahui kawalan kualiti kimia dan memahami prosedur untuk dijalankan. Kawalan kualiti merupakan satu sistem pengesahan kualiti yang perlu dijalankan dan dipatuh bagi memastikan keputusan analisis yang dikeluarkan adalah tepat dan betul. Kawalan kualiti mikrobiologi terbahagi kepada 3, iaitu kawalan kualiti analisis makanan yang dipanggil internal quality control adalah untuk memastikan analisis yang dijalankan adalah tepat dan konsisten. Ia dijalankan bersama sampel yang dianalisis yang merangkumi 1. Sampel blank, 2. Sampel menggunakan kultur kultur positif dan 1 sampel menggunakan kultur negatif mengikut spesifikasi keperluan kaedah yang dijalankan. Yang kedua, kawal kualiti media dan reagen adalah untuk memastikan kualiti dan presentasi media dan reagen yang disediakan atau dibeli mencapai tahap memuaskan. Bagi kawalan kualiti bagi media pertumbuhan adalah merangkumi ujian identiti, sterility dan ujian pertumbuhan. Bagi kawalan kualiti bagi media selektif media adalah merangkumi ujian identiti, ujian sterility tidak balas, biokimia atau ujian perencat. Akhir sekali adalah kawalan kualiti persekitaran. Kawalan kualiti persekitaran adalah untuk memastikan pemantauan kualiti permukaan makmal mikrobiologi di antara suhu 17 hingga 25 darjah Celsius dan melibatkan 2 jenis ujian kawalan kualiti yang dijalankan, iaitu ujian RODAC, iaitu dipanggil Replicated Organism Direct Agar Contact,
dan ujian sedimentasi. Itu saja bagi penerangan mengenai kawalan kualiti kimia adalah terbahagi kepada 3. Kawalan kualiti analisis makanan yang dipanggil internal quality control, sama juga dengan kawalan kualiti mikrobiologi GB. Tapi perbezaan kawalan kualiti analisis makanan kualiti kimia ialah kualiti kimia adalah untuk memastikan keboleh kepercayaan dan kualiti keputusan ujian yang tepat dan konsisten. Ia dijalankan bersama sampel yang dianalisis dengan menggunakan Certified Reference Material yang dipanggil CRM atau Internal Spike Control yang dipanggil EST dan Internal Standard Control yang dipanggil IST. Yang kedua, kawalan kualiti peralatan dijalankan penyelenggaraan dan kalibrasi secara berkala bagi memastikan komponen peralatan berada dalam keadaan baik dan berfungsi. Terdapat 4 kawalan kualiti peralatan yang perlu dijalankan, iaitu Preventative Maintenance yang dipanggil PPM, pemeriksaan rutin, kalibrasi dan intermediate check. Seterusnya adalah kawalan kualiti reagen dan bahan piawai adalah untuk memastikan standard yang digunakan adalah stabil dan fleksibel kepada international standard. Bagi langkah-langkah keselamatan makmal pula, kita haruslah mengetahui langkah keselamatan di makmal. Kita haruslah menjelaskan langkah keselamatan sekiranya berlaku tumpahan bahan kimia atau bahan biologi. Kita mestilah mengetahui jenis peralatan keselamatan yang perlu ada di dalam Kita mestilah mengetahui jenis peralatan keselamatan yang perlu ada di dalam makmal. Keselamatan di makmal merupakan aspek utama yang perlu diberi perhatian untuk melindungi mereka yang bekerja dalam makmal daripada segala kemalangan akibat kecuaian atau kejadian di luar jangkaan. Antara kemalangan yang mungkin berlaku di makmal adalah kebakaran, letupan, kejutan elektrik, kebocoran gas dan kebocoran bahan kimia. Peraturan umum di makmal yang betul adalah, yang pertama, kita haruslah memakai PPP yang betul. Pastikan meja makmal sentiasa dalam keadaan. Yang pertama haruslah memakai PPP yang betul. Yang kedua adalah pastikan meja makmal sentiasa dalam keadaan bersih selepas digunakan. Ketiga, baca safety data sheet yang dipanggil SDS. Yang keempat adalah sentiasa menggunakan kebok asap. Yang kelima, semasa mengendalikan bahan kimia yang berbahaya. Yang keenam pula, sebarang kemalangan yang berlaku mesti dilaporkan atau sebarang kemalangan yang berlaku mesti dilaporkan. Ketujuh, penyimpanan bahan berasid atau berakali mesti diasingkan. 8. Pastikan gas, bahan api dan elektrik telah ditutup sebelum meninggalkan makmal. Yang terakhir adalah mengetahui tanda arah keselamatan bagi kita dapat mengelakkan daripada berlakunya perkara yang tidak diingini. Jika kita mengetahui tanda arah keselamatan, maka di dalam situasi yang cemas kita boleh terusnya. Saya akan menerangkan mengenai simbol dan papan tanda keselamatan. Simbol dan papan tanda keselamatan di makmal adalah sangat penting bagi memudahkan penggunaan mengenai pasti jenis bahaya serta hazard yang ada di kawasan kerja serta secara tidak langsung dapat mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. Dan bagi penjelasan mengenai peralatan pula adalah, makmal makanan dilengkapi dengan beberapa peralatan berteknologi tinggi dan terkini. Ia boleh dikategorikan kepada 2 bahagian, iaitu peralatan utama dan peralatan sokongan. Contohnya, peralatan utama contohnya adalah gas chromatography,
atau dipanggil GC. Selain itu, yang kedua, High Performance Liquid Chromatography yang dipanggil HPLC. Yang ketiga, Atomic Absorption Spectroscopy yang dipanggil AS. Keempat, UV Spectrophotometer. Bagi peralatan sokongan iaitu penimbang, autoclave, pH meter, micrometer, incubator, oven, chiller atau freezer dan centrifuges. Bagi penjelasan untuk gas chromatography iaitu gas chromatography atau GC digunakan untuk memisahkan, mengesan dan mencirikan sejenis sebatan organik atau anilit dalam sampel dengan menggunakan gas sebagai fasa bergerak yang melewati suatu lapisan serapan yang penggun. Bagi anilit yang memiliki ikatan yang kuat dengan kolom cenderung bergerak lebih lambat berbanding dengan anilit berikatan lemah. Perbezaan pergerakan ini akan mengakibatkan pemisahan anilit. Gas chromatography. Komponen utama gas chromatography terdiri daripada carrier gas iaitu gas penghawa, controller atau regulator pengatur tekanan, injector, column, detector pengesan, recorder pencatat. Saya bagi contoh gambar gas chromatography di sini. Bagi High Performance Liquid Chromatography yang dipanggil HPLC ialah High Performance Liquid Chromatography menggunakan cecair sebagai fasa gerak untuk memisahkan komponen sampel. Komponen dilarutkan dalam pelarut kemudian dipaksa melalui kolom pada tekanan tinggi. Kemudian komponen berinteraksi dengan fasa penggun dan keluar pada waktu yang berbeza. Komponen utama HPLC terdiri daripada mobile pulsar receivers, pump, injector, column, detector, data, excitation. Komponen yang saya tunjuk akan saya paparkan di sini. Atomic Absorption Spectroscopy, Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS digunakan untuk mengukur kepekatan pelbagai elemen dalam sampel melalui penyerapan cahaya. Ia menggunakan penyerapan sinaran optik oleh atom-atom bebas untuk menentukan kandungan unsur-unsur yang berbeza. Komponen utama AAS terdiri daripada light sources, atomizers, monochromator, detector, readout device. UV spectrophotometer. UV spectrophotometry atau UV spec digunakan untuk mengukur serapan larutan absorbansi dalam panjang gelombang. Data-data yang dikeluarkan dalam absorbansi terus dibaca pada spektrometer. Sekali UV dihubungkan dengan komputer, data ini boleh dikeluarkan dalam bentuk spektrum. Komponen utama UV spec terdiri daripada light sources iaitu sumber cahaya, monochromator, cell sample, detector, readout device iaitu readout device dikenali sebagai pembaca. UV spectrophotometry atau UV spec digunakan untuk mengukur serapan lautan absorbansi dalam lambda atau panjang gelombang. Data-data yang dikeluarkan dalam absorbansi terus dibaca pada
fotometer sekiranya UV dihubungkan dengan komputer. Data ini boleh dikeluarkan dalam bentuk spektrum. Akhir sekali saya akan menerangkan beberapa jenis barang-barangan. Contohnya seperti autoclave. Autoclave adalah mesin steam di bawah tekanan untuk membunuh bakteri, virus, kulat dan spora berbahaya pada item yang diletakkan di dalam sebuah kapal tekanan. Item dipanaskan ke suhu pastel yang sesuai untuk jumlah masa tertentu. Bagi barangan pH meter pula, ia digunakan untuk mengukur pH sesuatu media bagi menjamin kualiti media yang dihasilkan. Kalibrasi pH meter perlu dilakukan setiap kali digunakan dengan menggunakan larutan buffer pH 4.0, pH 4.0, buffer 4.0, pH 7.0 dan pH 10.0. Elektrod bagi pH meter hendaklah sentiasa berada dalam larutan penyimpanan. Pembersihan dilakukan setiap kali selepas digunakan dengan membersihkan elektrod dengan menggunakan air seluring dan dilap dengan menggunakan tisu lembut. Seterusnya, penimbang. Penimbang digunakan untuk mengukur berat di dalam makmal seperti media dan bahan reagen. Dan incubator humidity perlu dijalankan setiap 3 bulan dan carta suhu perlu direkodkan setiap 2 kali sehari. Jenis barangan seterusnya adalah centrifuges, digunakan untuk memisahkan sampel yang padat dan sukar ditapis atau dipisahkan ke dalam bentuk cecair dan pepejal. Berdasarkan ketepatan, ia dilakukan dengan cara memutar campuran dengan sangat cepat dan bertumpu pada titik pusat. Barangan yang terakhir adalah micropipette. Micropipette digunakan untuk memindahkan cairan atau larutan dari satu tempat. Dalam menggunakan micropipette, ia memerlukan pipet tip untuk menampung cecair lam berbentuk single channel dan multi channel. Micropipette perlu dijalankan kalibrasi setiap yang dipipit. Micropipette terdapat dalam bentuk single channel dan multi channel. Micropipette perlu dijalankan kalibrasi setiap tahun dan dijalankan quality pattern of verification apparatus yang dipanggil POVA setiap 6 bulan bagi memastikan keputusan analisis adalah tepat. Iaitu